Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Dinua Channel. Okey, dalam episod hari ni saya nak buat perkongsian sikit dengan hampa berkenaan dengan kita punya bearing yang mungkin pecah dalam kita punya sport rim. Macam mana cara untuk kita tahu sama ada bearing tu dah pecah, dan juga hari ni saya nak tunjuk kaedah untuk kita keluarkan kita punya outer ring yang mungkin tersangkut dalam kita punya sport rim setelah kita punya ball bearing dah pecah, dan juga inner ring pun dah turut pecah. Jadi macam mana cara untuk kita keluarkan daripada kita punya sport rim? Hari ni saya akan kongsikan teknik tu dengan hampa. Jom sama-sama kita tengok. Okey, selalunya kalau hampa tengok dalam sport rim kita ni, kita akan pasang di sebelah kanan dan sebelah kiri lah. Okey, untuk bearing yang normal, okey, kalau hampa tengok di sini, ini adalah bearing yang masih normal. Kalau kita tengok, okey, senang untuk kita keluarkan. Untuk bearing yang mungkin dah pecah dan masih ada inner ring dan juga kita punya ball bearing, yang ni agak senang untuk kita keluarkan. Cuma teknik untuk kita keluarkan nanti saya akan tunjuk dengan hampa. Yang ketiga, kalaulah kita punya ball bearing pun turut pecah dan juga inner ring pun dah hancur, jadi tinggal outer ring saja. Macam mana cara kita nak keluarkan? Hari ini saya akan cuba kongsikan dengan hampa teknik tu. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak share dengan hampa macam mana kita nak tahu sama ada kita punya bearing ni dah mula pecah dalam kita punya sport rim. Okey, selalunya kalau hampa tengok di bahagian rim depan kita ni, kalaulah berlaku keadaan di mana hampa rasa kita punya bearing di dalam rim kita ni dah mula pecah, dia akan keluarkan bunyi. Kalau hampa tengok bunyi tu, dia akan seakan-akan macam ni. Okey, bunyi keadaan macam tu memang menandakan kita punya bearing dalam kita punya sport rim tu dah pecah. Sebabkan dia punya ball bearing tadi dah hancur, jadi kita punya keadaan shaft kita dan sport rim kita dah ada geseran ataupun belaga antara satu sama lain, sebab di dalam tu dia ada lagi satu bush. Okey, yang kedua, mungkin hampa akan rasa sedikit goyang lah, motor hampa akan rasa berat sebelah, sama ada ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri, bergantung pada bearing belah mana yang dah pecah. Jadi itu menandakan kita punya bearing dalam tayar kita, dalam rim kita ni dah mula pecah. Jadi dia akan keluarkan bunyi, ataupun dia akan buatkan motor hampa rasa gelong sebelah, ataupun dia pi sebelah, sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan saja. Okey, untuk keadaan pertama yang mana saya nak tunjuk dulu, untuk bearing yang masih lagi okey, saya akan masukkan bearing ni ke dalam kita punya sport rim kita. Saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita buang bearing yang masih okey. Lagi saya akan tunjuk kaedah kedua, bearing yang dah pecah tapi masih ada inner ring dan juga ball bearing. Yang ketiga, saya akan tunjuk yang last kali, yang ni paling rumit, apabila tak ada langsung ball bearing dan juga inner ring, cuma tinggal outer ring saja, macam mana kita nak keluarkan. Okey, jadi jom kita tengok yang pertama dulu. Okey, so untuk keadaan pertama, yang mana kalau kita tengok kat sini, kita punya bearing yang masih okey ataupun bearing yang masih elok, kita hanya perlukan tukul ataupun hammer ni dan juga satu batang besi untuk kita push kita punya bearing keluar. Jadi kaedah yang kita guna adalah kita lapik kat bahagian sini, okey, kita masukkan kita punya besi ni, okey, tolak bahagian dalam inner ring lah untuk kita elakkan kita punya bearing pecah, dan kita hanya ketuk pada bahagian sini untuk keluarkan kita punya bearing. Okey, bila kita dah ketuk, bearing kita keluar. Okey, jadi ini kaedah pertama, yang mana kaedah ni sangat mudah. Okey, untuk situasi kedua ni, dia lebih rumit sikit. Kalau hampa tengok dekat sini, kita perlukan alat yang pertama, iaitu hammer. Yang keduanya, kita perlukan besi. Yang ketiga, kita perlukan minyak grease. Tetapi dalam keadaan apabila kita bukan seorang pemain dan di rumah kita tak ada minyak grease, jadi apakah bahan yang paling terbaik untuk kita guna adalah kita perlukan margarin. Okey, apakah fungsi margarin ni? Dia adalah pengganti untuk kita punya minyak grease. Kenapa kita perlukan menggantikan minyak, menggunakan minyak grease ataupun kita pakai margarin ni? Okey, jom saya akan tunjuk ke hampa apakah fungsi kita punya margarin ni untuk menggantikan grease. Okey, dalam situasi kedua sekarang ni, kita punya outer ring kita tersangkut dalam kita punya sport rim. Jadi kalau kita nak gunakan kita punya besi, kita nak buang kita punya outer ring ni, memang tak boleh sebab tak ada sempat yang sangkut dekat bahagian sini. Kalau tengok sini, memang tak boleh sebab kita tak boleh push, sebab dia tak ada satu takah untuk kita push kita punya bearing ataupun bahagian kita punya outer ring ni keluar. Okey, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita perlu masukkan balik ball bearing ni, okey, ke bahagian kita punya outer ring ni, dan kita perlu apply. Kalau tengok tadi, kita tak ada minyak grease, jadi kita perlu letak margarin ni, okey, untuk menggantikan minyak grease. Jadi fungsi dia kalau kita tengok lebih kurang sama, okey. Minyak grease dan juga margarin ni adalah untuk kita pastikan bahagian sini ni mudah untuk kita punya bearing, okey, melekat.
Jadi kita tak nak bearing kita lari daripada dia punya track lah, sebab dalam tu ada dia punya track. Okay. Jadi sekali lagi, sekurang-kurangnya kalau kita punya ball bearing ni, kita perlukan 4 biji saja ball bearing untuk kita masukkan ke dalam bahagian outer ring ni sebelum kita pasang balik inner ring. Okay, sekejap lagi saya akan tunjukkan apa macam mana cara kita masukkan. Okay, so untuk kedudukan ni, kalau boleh kita letakkan rim kita untuk berdiri macam ni. Kita perlukan 2 orang lah. Satu, kita akan letakkan jari kita bahagian dalam sini. Dan kita akan letakkan kita punya inner ring ni, okay, bahagian dalam sini untuk kita tahan. Okay, seorang lagi perlu pegang kat sebelah luar ni, okay, untuk kita pastikan yang kita punya inner ring tak terjatuh lah. Okay, jadi kita akan gerakkan dua-dua bearing kita, okay, ke satu arah. Okay, kita akan gerakkan macam ni. Kita akan follow dengan satu lagi. Okay, kita akan gerak, kita akan follow, kita akan gerak dan kita akan follow. Okay, jadi ini 2 ball bearing yang kita letakkan bertentangan dengan yang satu lagi di sebelah bawah sini. Okay, kita perlu pastikan angle dia ada di bahagian sini dan bahagian sini untuk kita pastikan yang kita punya inner ring, bahagian inner ring ni kuat. Jadi dia tak jatuh. Jadi kita perlu gerakkan, okay, sama ada secara menyilang ataupun 2 di bahagian sini dan 2 di bahagian sini. Okay, yang tu hampa boleh adjust sendirilah. Okay, so kalau hampa tengok sekarang ni, saya dah susun kita punya ball bearing ni, okay, di kedua-dua penjuru yang mana sini, sini, sini dan sini. Jadi kita punya inner ring di bahagian tengah ni memang dah kuat lah. Jadi kita boleh push daripada bahagian sebelah sini, okay, keluar ke bahagian sebelah sini. Jadi jom kita tengok macam mana kaedah kita keluarkan. Okay, kalau tengok kat sini, saya tahan bahagian bawah ni just in case kalau kita punya ball bearing kita terpancut, dia akan jatuh pada bahagian bawah sini. Jadi dia tak lari jauh lah. Kalau kita tak letak macam tu, mungkin dia akan pocik pergi merata, nanti kita dah tak ada ball bearing. Jadi kita ketuk yang ni pelan-pelan, jangan terlalu agresif. Okay, jom kita tengok hasil dia. Okay, alhamdulillah kalau hampa tengok ni, okay, ini adalah teknik yang paling mudah untuk kita keluarkan kita punya bearing. Okay, yang mana keadaan bearing kita sekarang ni hanya 4 ball bearing saja. Okay, dan kita dah boleh keluarkan daripada kita punya rim kita. Jadi tak perlu risau, hampa hanya perlukan margarine saja dan juga kita punya hammer dan juga satu batang besi untuk push dia keluar. Okey, so bahagian yang last ni adalah yang paling mencabarlah. Kalau hampa tinggal outer ring ni saja dekat bahagian dalam kita punya lubang rim ni, apa kaedah yang boleh kita buat kalau tinggal yang ni saja? Tak ada pilihan lain sebab ball bearing pun dah pecah. Kita perlu buat satu method, iaitu kita perlu weldingkan di bahagian sebelah kiri dan kanan, ataupun sebelah pun dah cukup, tapi sebaiknya 2 belah lah sebab kita nak push kiri dan kanan supaya dia keluar lebih cepat. Jadi macam mana kaedah dia adalah kita perlu welding macam ni. Kalau hampa tengok yang ni yang contoh saya dah buat, okey. Kita dah welding bahagian sini. Okey, ini memang hampa terpaksa sama ada bawa pergi kedai ataupun hampa boleh buat sendirilah kalau hampa ada welding machine di rumah. Jadi saya akan tunjuk kat hampa, saya akan pasang yang ni dan saya akan proof kat hampa macam mana cara untuk kita keluarkan, okey, dengan kaedah kita welding pada bahagian sini untuk buat tapak supaya kita dapat push bearing ni keluar. Sebab kalau tengok bahagian sini memang dia tak ada satu takah untuk kita push dia keluar. Jadi kita terpaksa bina satu bonggol kat sini dengan menggunakan welding. Jadi baru kita akan ada satu bahagian untuk kita push dia keluar. Okey, yang ni saya ambil contoh dekat hampa. Kalau hampa tengok di sini, okey, kita punya bahagian dalam outer ring ni dia duduk dalam bahagian sini. Jadi kalau kita tengok bahagian yang kita tak letakkan welding, okey, jadi hampa nak push bahagian ni sangat susah sebab dia tak ada satu bonggol untuk kita push. Jadi kita perlu bina satu bonggol menggunakan welding. Jadi kalau hampa tengok kat sini, kita dah ada satu tapak untuk kita push. Okay, jadi dia akan sangkut pada bahagian yang kita welding ni, baru kita boleh push keluar lah. Jadi jom saya tunjuk macam mana saya push benda ni keluar. Nampak bila kita dah bina dia punya bonggol tadi, saya akan letakkan bahagian sini, okay, dan saya akan letakkan macam ni, kita akan push dia keluar. Okay, jadi lebih mudah nampak. Okay, bila kita bina dia punya bonggol pada bahagian situ, kita dah boleh keluarkan. Jadi ni kaedah yang last kalau kita dah tak ada ball bearing. Okey, kita hanya perlu binakan dia punya bonggol ni menggunakan welding. Ini teknik yang paling mudah tetapi susah untuk kita sebab kita tak ada welding machine. Tetapi macam saya beritahu tadi, saya dah share ketiga teknik yang mana kalau ball bearing, bearing yang masih elok, macam mana cara nak keluarkan. Bearing yang tinggal outer ring saja di bahagian dalam, kita perlu cari ball bearing dan inner ring untuk kita pasang. Ataupun kaedah ketiga adalah kaedah kalau tak ada langsung ball bearing dan juga inner ring, kita perlu weldingkan bahagian sini untuk push dia keluar.
Okey, so alhamdulillah, saya dah selesai proses untuk sharing hari ni. Yang mana kalau hampa tengok tadi, saya dah tunjuk ketiga cara macam mana nak keluarkan bearing yang masih okey. Bearing yang tinggal kita punya outer ring, ball bearing dan inner ring, tetapi pecah. Yang ketiganya, kita keluarkan outer ring yang tinggal outer ring saja, memang dah tak ada apa-apa, macam mana kaedah yang saya tunjuk kat hampa tadi, iaitu menggunakan welding. Jadi ketiga-tiga proses ni insya-Allah kalau hampa berlaku pada motor hampa, hampa boleh keluarkan dengan cara yang saya tunjuk tadi. Yang mana kalaulah kita rasa kita bukan seorang pemain, tak ada teknik ataupun tak ada bahan-bahan yang orang kata apa, pemain dok selalu guna macam minyak geris dan sebagainya, kita boleh gunakan alternatif yang saya tunjukkan kat hampa hari ni. Kita hanya gunakan margarine untuk jadi sandaran untuk kita punya ball bearing dalam kita punya outer ring. Jadi itu adalah antara salah satu teknik DIY yang saya boleh kongsi dengan hampa hari ni. Saya akan tip ni berguna untuk hampa, jadi hampa boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang mana mungkin ada masalah pecah bearing dan sebagainya. Sebab yang ni selalu akan berlaku pada motor-motor yang mungkin modified sport rim ataupun sport rim yang hampa pasang, jadi pemasangan tadi tak sempurna, dia akan pecahlah bearing ni lama-lama. Jadi inilah kaedah yang boleh hampa cuba, insya-Allah moga bermanfaat. Kalau hampa rasa video ni berguna, hampa boleh share dengan kawan-kawan untuk manfaat bersama. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowa Channel. Assalamualaikum.